Terima kasih Melissa, saya Nur Suhaida dan ini Inotech TVS, segmen yang memaparkan aktiviti pertanian yang menerapkan penggunaan teknologi dalam penghasilan inovasi baharu. Teknologi drone akan digunapakai dalam sektor pertanian di pedalaman Sabah. Ia bagi menggantikan aktiviti meracun dan membaja yang dibuat secara manual selama ini. Pejabat Pertanian Daerah Keningau berkata penggunaan teknologi tersebut nanti secara tidak langsung dijangka meningkatkan lagi keberkesanan selain mampu mengurangkan risiko kerosakan tanaman. Penggunaan teknologi seumpama ini merupakan yang pertama di negeri itu. Menurut Pengurus Pejabat Pertanian Daerah Keningau Nur Azman Jamdin, kaedah tersebut mampu menjimatkan kos yang dibelanjakan petani dan pekebun sebelum ini selain menjimatkan masa. Setakat ini penerimaan sangat baik. Petani jika kita lihat ataupun saya lihat tadi berdasarkan feedback ataupun maklum balas daripada mereka semua, rata-ratanya hampir kesemua tidak sabar mau menggunakan drone. Jadi saya percaya melalui inisiatif ini JPKK akan menyampaikan kepada seluruh petani di kampung masing-masing dan ini merupakan kabar ataupun berita baik. Sementara itu bagi pengendali perkhidmatan drone Wong Chun Kong, kaedah seumpama itu telah berjaya membantu petani dan pekebun yang sebelum ini terpaksa berbelanja besar untuk meracun dan membaja tanaman. Seluruh Sabah, pilot project memang kami sudah mula di Terusan Sapi. Dan itu amat berkesanlah dekat itu Terusan Sapi sebab dia punya kesan bukan dari segi kos. Dia punya kesan dari segi dia punya itu pembebanan itu pekerja. Tapi drone ini lain. Drone ini kan dia mempunyai kadar yang rata saja. Dia naik, dia terbang, dia cover semua area itu dengan dia punya itu pembajaan yang jitu. Dia cover semua area dengan bagus dia punya itu pembajaan. Kawasan sawah padi di beberapa mukim di Keningau akan dikenal pasti untuk menyertai program contoh bagi penggunaan teknologi drone. Pada era digital, komputer dan gadget merupakan bahagian yang semakin tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan seharian. Golongan belia membesar dalam dunia yang semakin cenderung menggunakan teknologi sehinggakan mereka tidak berminat untuk menceburi bidang pertanian. Menyedari hal itu, Zaidi Jamil, 47 tahun, mempunyai hasrat untuk menarik minat generasi masa kini kepada pertanian moden. Wartawan Connie Grace Ujan ada butirannya. Laporan kali ini saya akan membawa anda semua untuk ke Taman Agro Rakan Impian. Terletak di kawasan Semariang Kuching, Sarawak, Taman Agro Rakan Impian ini menawarkan pelbagai konsep pertanian dan peladangan kepada pengunjung. Menurut Zaidi Jamil, pemilik Taman Agro ini berkata, mengambil contoh di Cameron Highland, para pengunjung boleh memetik sendiri buah anggur segar dan terus ke kaunter pembayaran. Di Taman Agro Rakan Impian pula, pelanggan boleh memetik sayur sawi segar serta buah anggur yang ditanam di sekitar kawasan ini. Kita nak jadinya tapak agrotourism. Tapak agrotourism yang mana kita boleh ada orang semestinya pergi ke Cameron Highland. Okey, semestinya pergi ke Cameron Highland. Datang situ, okey, nya boleh nangga sayur. Dan nangga sayur hidroponik. Gini kita nanam salad di tanah rendah. Gini kita nak nanam tomato di tanah rendah. Cili, semua ada situ. Dan coming soon, di situ juga ada tanaman anggur. Ada tanaman anggur. Dan insyaAllah dalam sebulan dua lagi, okay, kita dah sediakan rumahnya, kita dah sedia tapaknya untuk kita tanam anggur. Okay? Jadi, kita dapat nangga anggur ya, tanaman lokal bukan daripada tanah tinggi. Okay? Menyadari pentingnya sektor pertanian pada masa kini, katanya, tanah berkulasan 1 ekar ini akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membangunkan kawasan yang sesuai untuk para pelajar sekolah, khususnya untuk kanak-kanak merasai sendiri pengalaman di kebun sayur. Saya beritahu cikgu apabila situ dah siap, kami nak menyuruh anak murid mula lawatan situ. Kami encourage mula lawatan situ supaya nembiak ada minat tentang pertanian. Biar dia tahu pertanian ya si susah. Zaidi Jamil, 47 tahun menambah,
Beliau telah menanam pelbagai jenis sayur secara hidroponik dan fertigasi seperti tomato cherry, tomato besar, sawi, rock melon dan terung. Mengusahakan 3 unit buah rumah hijau baginya agak menyenangkan kerana kaedah fertigasi dan hidroponik ini menjimatkan masa, tenaga dan kos. Pepatah Melayu menyebut di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Begitulah perumpamaan yang sesuai untuk menggambarkan alumni Universiti Teknologi Mara UiTM yang menjadi usahawan tani yang berjaya ini. Aminur Amira, 28 tahun, merupakan graduan diploma juru ukur bahan pada tahun 2015. Beliau memulakan langkah pertamanya dalam projek penanaman komersial dengan mengusahakan ladang cili habanero atau dikenali sebagai cili gronong dengan menggunakan sistem Internet of Things (IoT). Setiap kali cuti SEM, saya akan ikut Ahmad Syafiq, iaitu abang kawan saya lah. Lepas tu dari situ saya tengok apa yang dia usahakan, apa benda yang dia suruh kami buat. Jadi dari situ saya belajar sedikit demi sedikit tentang sistem fertigasi ini. Kata Aminur, kawasan dengan keluasan 60x100 mampu ditanam dengan 1,000 pokok cili di setiap 4 buah rumah hijau. Beliau juga tidak menang tangan menerima tempahan daripada pelanggan dari sekitar Kuching. Beliau juga ada menerima tempahan dari Semenanjung, Malaysia. Satu, memang cili ni memang sukar untuk dapat. Lepas tu, benda ni boleh hidup di Sarawak saja. Setakat ni lah, dari 2016 banyak yang macam Semenanjung minta benih lah. Memang dia orang dah try juga nak tanam tapi semua belum tak menjadi. Sementara itu, Ahmad Tarmizi, 25 tahun berkata, menggunakan sistem peladangan pintar menerusi aplikasi Internet of Things (IoT) banyak meningkatkan hasil pengeluaran sehingga berlipat kali ganda setiap minggu. Katanya lagi, ia juga mengurangkan kos operasi dan tenaga kerja kerana mendapat bekalan air dan baja dalam kuantiti yang diperlukan. Mengambil contoh seperti alat pengesan atau sensor yang dipasang di sekitar tanaman dan berfungsi sebagai saluran maklumat mengenai kuantiti siraman air, baja, nilai pH dan juga kelembapan tanah. Sensor ini kegunaannya adalah dia boleh cek dia punya keringan tanah, suhu panas dalam greenhouse kita macam mana. Sebagai contoh, kalau tanah kita dalam keadaan kering, automatik kita tahu pokok kita kekurangan air. Kebaikan sensor ni juga, dia boleh menunjukkan maklumat dalam masa 24 jam. Setiap hari lah, dia akan tunjuk bacaan-bacaan keadaan pH kita, tanah kita, pokok kita lah. Laporan Konigras Ujan dan Juru Kamera Aziz Soleh, TVS Kuching. Laporan itu tadi mengakhiri Inotech TVS pada malam ini. Saya Nur Sahida, salam hormat dan selamat malam.